Mula nak makan, tiba-tiba tak jadi pula. Tengok menu dengan bau tu tak jadi pula. Saya minum lah air kopi O. Minum kopi O, dah minum nak bayar tu teragak pula nak pergi kat kaunter. Nak bayar togak patung buncit tu kat kaunter berasap. Ha? Ya Allah, kau ni sebalik ke kat kaunter, kau sesio betul kau. Kau macam mana kau tengok? Memang ada ayat Bismillahirrahmanirrahim tu ada. Berapa ramai kan? Tu sebab jaga. Apalah ke situ pun tadi ya. Nah, dah tak apa. Sambung. Kan. Jadi sejarah awal nak membuktikan bahawa generasi pertama umat Islam zaman Rasulullah itulah umat Islam terbaik mendapat sentuhan, didikan dan bimbingan secara langsung dari Rasulullah SAW melalui institusi masjid pertama, itu Masjid Quba di Madinah yang dibina oleh baginda Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya. Dan umat Islam di awal peristiwa hijrah Mekah ke Madinah. Makna nak beritahu benda pertama sekali benda Nabi buat adalah tampek semayang, iaitu Masjid Quba. Tapi Masjid Quba masa Nabi buat itu tidaklah selawar hari ni yang kita pergi kan. Siapa yang dapat pergi haji hari kali ni, tahniah kan, selamat mengerjakan haji dan semoga membawa pulang haji yang makbulan wa mabruran, mudah-mudahan. Ada yang belum pergi lagi tapi akan pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengisi surau, Tuan Imam, Bersama Jawatankuasa Surau Taman Datuk Wan, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi pada malam ini tajuk yang telah dipilih adalah pengimarahan surau dan masjid oleh golongan muda, cabaran dan tindakan. Macam buat paperwork pula tajuk tu kan, siap ada cabaran dan tindakan. Tu biasalah orang canggih-canggih macam tu lah kan. Taman nama pun Taman Datuk Wan kan, ada handa orang sini kan. Tajuk pun siap ada persoalan dekat situ, cabaran dan tindakan. Sebelum tu kalau kita tengok apakah maksud rumah Allah, ya, rumah Allah. Rumah Allah ni dalam bahasa Arab juga disebut sebagai Baitullah, yang mana bait diartikan sebagai bermalam, menginap, berdiam. Secara bahasa Baitullah itu diartikan sebagai rumah Allah. Bila masjid dikatakan rumah Allah, apakah kemudian Allah akan menginap ataupun bermalam di masjid atau di surau? Rumah Allah itu bukan kemudian Allah mempunyai rumah itu untuk ditempati, atau Allah duduk-duduk berdiam bermalam apalagi tinggal dalam rumah itu. Allah tidak menempati masjid-masjid kerana Allah tidak memerlukan tempat tinggal, maka mustahillah bagi Allah menempati makhluknya. Maka mengapa masjid disebut dengan rumah Allah? Kena faham betul-betul dulu ya. Maka dia disebut sebagai rumah Allah. Penyebutan rumah Allah Baitullah tidak hanya untuk Masjidil Haram, tidak hanya untuk Masjidil Haram di Mekah, tapi juga masjid-masjid di muka bumi ini juga disebut sebagai Baitullah, termasuklah surau juga disebut sebagai Baitullah. Jadi jangan perasan macam kita punya kan. Kadang-kadang orang marah tu, aku yang buat masjid ni, aku yang buat surau ni makin kumpul duit sama-sama ni, kau lah lebih-lebih macam tu kan. Dia terlupa tu. Walaupun kita bina sama-sama kutip duit,
Usaha kita 5-6 orang, 10 orang membina surau tu contohlah. Bukanlah kita punya. Dia Allah punya. Jadi janganlah sound orang kau pahal datang sini. Oh lagi pula kan. Siap-siap sound orang tu kau pahal datang sini, tak pernah datang pula. Tu mula lah tu. Nak jadi AJK tu seorang tu pula. Kan? Tapi kebanyakan tak nak jadi AJK dah kan. Kebanyakan tak nak. Kalau dah lantik tu memang dah tak boleh lagi mana dah tu kan. Kan? Tapi ada juga orang yang memang ikhlas dia nak bantu kan. Dan pendapat ulama Baitullah itu pun juga tidak dikhususkan kepada Kaabah saja. Macam Masjidil Haram tu tempat Kaabah tu bukan itu saja disebut sebagai Baitullah, tetapi sesuatu yang mengelilingi Masjidil Haram yang dijadikan tempat ibadah sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu yakni Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf yang iktikaf dan rukuk dan sujud. Mana bersihkan tu bahagian yang tempat iktikaf, bahagian tempat orang tawaf kena bersihkan juga. Maka dari ayat ini membawa maksud masjid yakni Baitullah itu adalah tempat tawaf, iktikaf dan sujud dan mengingat Kaabah, dan bukan hanya Kaabahnya sahaja. Maka seluruh masjid di muka bumi adalah rumah Allah. Dikatakan rumah Allah digambarkan pada dua hal. Pertama, kerana masjid adalah tempat ibadah, dan tempat ibadah adalah ibadah itu sendiri, iaitu tempat hadirnya disembah makbud dan tempat persaksian diri kepadanya. Maka tempat ini disebut sebagai bait, rumah secara makna dan secara batin. Jauh pula. Nak kena mula balik semula ke tak payah kan? Maka kerana dari segi masjid rumah Allah tu kan dalam erti linguistik, kerana masjid adalah tempat yang mirip atau sama dengan bangunan lainnya sehingga masjid disebut dengan rumah, dan untuk mengaitkan firman Allah rumahku kerana kemuliaan tashrifan kan, syarif mulia, tashrif dimuliakan tempat tersebut atau bangunan masjid tersebut. Maka penamaan masjid dengan Baitullah rumah Allah kerana bangunan yang mirip dengan rumah serta tempat yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah serta dimuliakan. Macam surau ni dimuliakan, tak ada siapa berani buat bukan dalam surau ni kan. Datang memang diam je, tak ada yang menyanyi berjoget pun tak ada, masuk semua dia muliakan tempat ni. Surau lah, diam lah kau ni, apa benda kau cakap ni, kadang kan dia memuliakan tempat tu kan. Jadi baik dia dalam surau, kat luar kan main bising mulut tu, diam ada kan. Jadi sebuah tempat yang disucikan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, tempat diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dilarang olehnya. Dengan sifat takwa akan mengangkat darjat dan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Maka mantapkan takwa kita pada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni bertakwa dengan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan segala dilarangnya. Di mana? Di rumah-rumah Allah, termasuklah surau Taman Tok Wan ni kan. Faham tak kan? Kalau faham, demikianlah ceramah hari ni. Macam tu lah. Kalau susah warna dah faham, dapat jawab tajuk tu okey lah tu kan. Kau jawab warna pula, baru pukul 8 baru 7 minit dah selesai dapat jawab soalan kan. Jadi apakah makna takwa? Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah hakikat takwa? Dia menjawab, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di jalan yang banyak onak dan duri? Jawab Umar, ya. Ubay bertanya lagi, bagaimana? Jawab Umar, aku berjalan dengan waspada dan bersungguh-sungguh supaya tidak memijak atau terpijak onak dan duri. Maka Ubay bin Ka'ab menegaskan, itulah hakikat takwa. Jadi bila kita ni bertakwa pada Allah, tak kisahlah datang surau ke, luar surau ke, dalam surau ke luar, kita akan hati-hati. Kita tak cakap dengan sewenang-wenangnya, kita tak akan buat perkara sewenang-wenangnya, kita akan jaga batas tingkah laku kita kan, jaga. Kat surau elok ada diam, kat luar mak dia lah orang mulut dia bukan main. Kadang kat surau muka bangang gitu. Tapi dalam Facebook, dalam media sosial membalun orang tak cukup tanah ni kan, tak gunanya fungsi surau tu. Contoh kan balun tu, dia pakai nama anonymous, dia tak pakai nama foto, nama lain kan. Mawar duka tu kan, contoh lah kan, pakai nama-nama pena pakai kan. Jadi mudah-mudahan kita akan termasuk golongan bertakwa mulia sisi Allah.
Masjid, surau ni jantung hati umat Islam. Itu sebab boleh jadi masyarakat keliling ni makmur, aman, sentosa sebab dia doa kat surau, kat masjid. Imam doa tak pernah lagi doa untuk dia je. Imam doa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Semua doa untuk semua, termasuk yang tak datang surau. Jadi orang tak datang surau jangan belagak. Dan tak pergi surau, dan lagi kaya dia. Dia tak tahu orang doakan dia ni. Kan? Belum pernah lah imam surau doa, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah, lain tapi mampu lah, tak pernah lah dah. Belum pernah lagi berlaku macam tu. Kan? Semua doa untuk semua kan? Jadi itu sebab kita tengok kan, cabaran ni pula, cabaran ni budak-budak muda. Jadi macam mana nak bagi dia cabaran sekarang ni zaman teknologi. Ni kan, tengok pasang ada kamera godang, ada handphone kan, bercabang-cabang. Ni malam ni satu dunia tengok kat Taiwan dengan kat Makkah pun tengok camah ni. Taman Tok Wan Glamour malam ni ada orang daripada US, daripada Batam, Riau semua tengok. Ada yang ke di Canada tu, tengah pagi buta ke 3-4 pagi dia buka tu maghrib. Dia kat sana belum bangun ni dah orang kan. Kat sini maghrib. Anda tak anda kan. Teknologi. Itu yang dia cakap tu, rumah makin besar, orang makin tak ada, bukan orang makin ramai. Kan dulu penuh dah rumah tu, seorang keluar. Seorang sambung belajar, seorang masuk asrama. Yang seorang tu kahwin tu lagi tak nak duduk dengan mak. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Berapa ramai orang, makin tinggi pangkat makin bangang. Ya tuan-tuan, bukan cakap apa, betul hari ni. Penyakit perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak pernah. Betul tak betul? Kan? Kawan di media sosial semakin ramai, tapi kawan sejati dah tak ada. Marin orang dulu berkawan macam mana? Kawan yang susah menangis dah. Kan? Kau apa kau tak cakap dengan Dan? Kau dah tahu susah, cakap dengan Dan. Oh dulu macam tu. Sekarang susah dah tutup rapat pintu Jangan kau duduk diam. Minta tolong diam. Kan dulu macam tu, macam mana? Kau dah tak ada duit, kau cakap dengan Dan, berapa kau nak pakai? Pakai 5,000. Nah, ambil 100 yang boleh bagi pun. Tapi dia punya ambil borek kawan tu kan, macam tu lah. Ini tak ada tuan-tuan kan. Susah nak cari kawan sejati. Kan? Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Ni teknologi ni, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Ni malam ni ramai lah sikit ni, tak pernah ramai macam ni kan. Cuba panggil guru takmir yang Isnin, Selasa, tengok kan, ada beberapa orang tu yang dia baca pun slow tu. Cuba kalau ramai, semangat dah tu. Ni ya kan. Berpuluh-puluh lah, aircon tak cukup lah, panis dia kata. Sebab apa ramai orang? Jadi cabaran, nampak tak budak-budak ni? Ramai budak-budak datang. Cabaran nak bagi budak datang. Di Masjid Pelda Palung 14. Setiap budak kanak-kanak sekolah rendah datang ke masjid untuk subuh, masjid bagi belanja RM3 seorang untuk belanja sekolah. Antara usaha tindakan tu. Takkan cabaran dan tindakan. Abah kau pergi masjid, dapat duit belanja. Abah tak pergi. So hendak apa ya kan. Lepas tu untuk orang tua kan, sesiapa yang dapat 40 hari berturut-turut tanpa putus jemaah subuh di masjid, layak cabutan bertuah untuk skuter 10 hadiah disediakan. Mintalah kat YB kawasan, apa susah kan. Ni saya bagi idea, contoh tindakan kan. Lepas tu pasang wifi percuma surau ni.
Tengok budak-budak ni datang je lah. Kata, contoh, wifi percuma, dia punya password dah salat belum? Macam tu kan? Kau tak terasa, tak tahulah. Kan? Betul. Jam tu sekali lah orang tu buat 10 cabutan nombor bertuah untuk layak menang skuter. Katalah dia subuh dah elok dah 39 hari subuh berjemaah. Orang surau dah cop dah dia punya buku tu. Esok tu telajak ada. Zuhur berdatang tak pek dah kosong balik. Macam tu lah. Ya, betul. Bukan saya olok-olok ni, saya camah kat sana dia lancarkan kempen pengimarahan masjid. Jam tu sekali buat di surau Taman Serai Murni di Perak, tempat adik saya duduk kan. Dokek topi surau, di surau dia tu surau Jumaat. Topi dia tu kawasan tu lapang. Ada tompek main pingpong 3 table. Jadi budak-budak biar datang, dia ajar main, boleh main dek, tapi jangan lupa dia tu bilik air tu kalau nak guna pastikan bersih bila dah guna. Okey cik. Surau dengan masjid, surau dengan toilet tahu. Kambang tokak. Kan? Meninggalkan kenangan untuk orang selepas dia. Bayangkan. Tu yang berpantun kat Masjid Pasir Besar. Ada kucing, ada tikui. Dah koncing jirui tu. Ya, macam tu. Tak faham bahasa. Cakap sila jaga kebersihan tandas ni, dia tak faham. Kalau tak pantun tu bertogak. Ui, macam pantun ni. Flash. Ya. Ada satu stesen minyak Petron. Saya hari-hari ceramah keluar kan. Saya galak lah berhenti kat situ. Cik jalan Kelang nak pergi ke Bagan Datuk tu kan. Ada satu Petron tu. Toilet dia banyak. Pintu yang sama saya masuk mesti kosan koncing orang tak berflash. Heran betul aku. Kan? Benda tu elok. Nampak tak? Jaga kebersihan. So anak-anak ni bila datang tak apalah. Mula-mula. Budak-budak ni datang. Kan? Kita tahu ni rumah Allah ni. Dia datang boleh lari dia. Kita kena buat macam rumah Allah, bukan macam rumah kita. Kopi balik. Kau nak main kopi balik. Itu rumah kita. Masalah ni rumah Allah. Adik jangan main-main lagi-lagi macam ni. Kat sini orang semayang tau. Masuk semayang. Tutup. Lambek lah pakcik tu semayang sebab nak bagi budak tu diam. Pahala pakcik tu walaupun dia lambek. Sebab dia nak pastikan budak tu tak ganggu orang lain semayang. Saya tengok kat satu sekolah tu. 10 saf. Elok budak. Main apa pun tak. Sebab muka kiri kanan jaga. Cikgu disiplin dia tu. Kiri kanan dia siap dawatan macam ni. Budak tu elok semayang. Patutlah elok budak ni. Tapi memang dia. Nama pun budak. Kita kan cakap, kopi balik. Mama kak. Sampai ketua budak tu tak datang surau. Dek pakcik ni ngalau dia tadi. Nama pun budak. Lainnya kalau yang bayo-bayo pengusi surau ni main-main balik lagi. Yo, halau balik. Contoh kan. Cak dia kan apa hal pula. Tak padan kan. Jadi dia budak lagi. Kerana budak-budak ni dia tak faham lagi. Tapi dengan pendedahan budak tu datang kan. Buat program, buat pertandingan-pertandingan. Macam saya galakkan panggil macam dulu kat surau Taman Purba tu dulu. Saya hantar anak murid dia orang. Dia salah seorang eksekutif halal, pemegang sijil eksekutif halal. Buat kuliah subuh khas. Subuh khas penerangan tentang pemakanan halal. Berapa ramai orang tak tahu mentolan ni, orang perempuan ni ramai yang gila food hunter. Nampak ni, bang, ni sedap ah. Sedap tolan, babi mau tolan ni. Dia macam tak tahu campuran tu. Wah, ni viral pergi. Ni viral pergi. Beli weh, ni lepak. Sedap. Mengeletek-geletek nyawa dia sedap tu. Dia pun makan. Tapi dia tak tahu benda tu tak halal. Ada satu restoran, meat and steak tu, ada satu restoran. Saya tak nak sebut nama dia. Dia daging-daging ni lah. Lembu, kambing, ala-ala tu lah. Yang kek Somban 2 tu yang banyak tu lah. Yang sekarang ni banyak kan. Lamb chop lah apa semua tu. Dia memang atas tu halal food, bawah non halal. Ramai yang pergi ke halal food tu Melayu, masalah dapur sama. Macam mana dia macam tu? Jangan main poi, oh halal confirm. Saya pergi dulu dekat Sungai Gelugong, kat Penang kan.
Ada satu hotel, penganjur tu bagi satu surau ni, panggil saya satu hotel bajet ni. Sebelah hotel bajet tu ada restoran mamak kan. Dia tanyalah, sebelah ni halal? Halal. Kita orang semua minum situ. Saya pun bagi. Mula nak makan, tiba-tiba tak jadi pula. Tengok menu dengan bau tu tak jadi pula. Saya minum lah air kopi O. Minum kopi O, dah minum nak bayar tu teragak pula nak pergi kat kaunter. Nak bayar togak patung buncit tu kat kaunter berasap. Ha? Ya Allah, kau ni sebalik kat kaunter kau sesio betul kau. Kau macam mana kau tengok? Memang ada ayat Bismillahirrahmanirrahim tu ada. Berapa ramai kan? Tu sebab jago. Apalah ke situ pergi tadi ya? Nah, tak apa. Sambung. Kan. Jadi sejarah awal nak membuktikan bahawa generasi pertama umat Islam zaman Rasulullah itulah umat Islam terbaik mendapat sentuhan, didikan dan bimbingan secara langsung dari Rasulullah SAW melalui institusi masjid pertama, itu Masjid Quba di Madinah yang dibina oleh baginda Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya. Dan umat Islam di awal peristiwa hijrah Mekah ke Madinah. Makna nak beritahu benda pertama sekali benda Nabi buat adalah tompek semayang, iaitu Masjid Quba. Tapi Masjid Quba masa Nabi buat tu tidaklah selawar hari ni yang kita pergi kan. Siapa yang dapat pergi haji hari kali ni, tahniah kan, selamat mengerjakan haji dan semoga membawa pulang haji yang makbulan wa mabruran, mudah-mudahan. Ada yang belum pergi lagi tapi akan pergi, ada kat sini, ada tak? Tak ada, dah pergilah semua. Okeylah, siapa yang belum pergi, pergilah daftar doa. Siapa yang berdaftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa haram melintang boleh pergi pada tahun 2137. Ya, macam itulah kira-kira 3 kali mampu hidup tak boleh pergi. Belum ni mampu hidup 3 kali. Tapi itu perancangan manusia dalam sistem. Buat rayuan kadang-kadang boleh lopeh. BMI yang ramai tak lopeh gitu kan. Badan borek bana tak lopeh. Koncing manis 2 oleh pun tak boleh. Kan. Yalah, marin tak sama macam sekarang. Hari tu pergi umrah pun sama ramai orang. Pergi umrah, saya pergi bulan 2 tu. Oh, ramai betul. Macam haji mak saya kap. Masa pergi tu mutawif tu ustaz ni, alhamdulillah hari ni kita tempat sa'i tak ramai. Saya tengok apa tak ramai, penuh. Ya sah ramai kan. Tapi macam mana mahal pula macam tu je ramai orang pergi kan. Tapi hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hati-hati kalau di syarikat ni, hati-hati. Syarikat travel ni bukan semua yang apa, kadang taklah, susah nak cakap lah kan. Saya pun takut itu. Tu sebab mana syarikat yang ngajak, sebab saya tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Mana syarikat yang ngajak saya tu, saya letak syarat-syarat dia dulu. Macam mana. Saya dah tengok, saya tak nak kan tiba-tiba KLIA tak lopeh pula pergi kan. Dengan kita-kita pun kono. Sudah tawaf KLIA. Potang sampai Taman Tok Wan ni. Kan? Lah, kau bukan pergi umrah kau. Doreh balik lagi hotel. Dah kau nak tipu balik lagi apa? Kan? Iyo. Jangan yang heboh nak orang cakap pergi sanun, lepas tu kena halau pada hotel kan. Sebenarnya bukan semua masalah orang Arab ni. Ada je masalah travel kita ni. Pergi sanun dah bayar deposit, booking hotel. Bila jemaah Malaysia masuk, dia tak bayar. Nanti nak sebelum check out saya bayar. Tu dihalau ke Arab tu. Lepas tu kita pula nak cover, cakap lah, oh orang Arab memang gila duit. Tak kira kita dah bayar pun dihalau Tak. Ada juga travel kita yang tak bayar penuh. Dia bayar sikit sebagai booking. Bila orang jemaah dah masuk, dia tak nak bayar habis. Dia nak tunggu dulu hujung. Dia nak tunggu duit ada semua pun dia nak bayar. Tu orang Arab tak nak tunggu. Jadi tuan-tuan, macam cerita dengar kan. Itulah dia. Jadi Masjid Quba yang dibina kan. Masjid Quba. Jadi macam kita lah datang sini, semua tanya, tak ada surau tempat kita ni, tak ada surau. Dah surau kan. Bila dah ada surau, taklah datang. Datanglah. Semayang berjemaah macam mana pun lebih baik, jauh lebih baik dia semayang seorang dan kemudian tidur. Dan dalam hadis pun sebut, Allah lebih suka orang tu semayang berjemaah daripada dia semayang kat rumah, semayang seorang kemudian tidur. Senang kan, semayang kat rumah senang.
kan. Jadi kalau tengok pasangan bercerai-berai hari ni pun salah satu sebab tak jaga solat. Bukan kata tak jaga solat jemaah, tak solat. Lebih 90% itulah punca. Oleh itu umat Islam hari ini adalah kembali kepada asas dan semangat Masjid Quba itu, mengambil contoh daripada Rasulullah SAW, menjadikan tempat solat ini sebagai institusi terpenting, membina dan membangunkan umat Islam yang terbaik. Tengok ramai budak-budak muda datang ni kan, ada belakang tu pun ada. Taman Tok Wan ni antara yang popular lah tan tarawih, ramai yang suka datang sini sebab dorang siap saya dongang-dongang macam tu lah kan. Ramai lah, adik saya pun sembahyang sini, dia rajin dia sembahyang sini. Taman Tok Wan, malam mana Taman Tok Wan, dia orang sembahyang kat Pancu kalau saya ada. Malam bila saya dah siap malam. Tahun ni kurang betul saya sembahyang kat Surau Pancu tu. Mak saya doreh lah, orang sekampung mau tanya kau kat mana, doreh lah. Imam dah ponik kata. Yalah, imam dah uzur-uzur kan. Saya pun datang lah malam 3 malam sebelum raya kan. Dah balik. Malam tu saya ada ceramah dekat ni, Bangi, sebelum berbuka. Saya tak berbuka, saya tu dah naik kereta Pocut balik sebab nak jadi imam tarawih malam tu. Dah mak dah bagi hayu macam tu, kono lah balik malam tu 9.45 9.30 siap tahlil. Bayangkan tu rosah tu kan. Ya kata nak tetangga kainah tu kan. Iyalah, negeri 9 kan simple. Kita buat 10 lagi laju daripada buat 8 kan. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tak ada, saya tunggu dah, capek lah kalau nak ikut-ikut. Tuan-tuan. Iya tuan. Tak sampai ngantuk dah kan. Iyalah. Kau nak sabar sementara tarawih ni. Tak nak copek dah. Kau betulan malam tu copek, kau dapat imam sabarlah. Allahu akbar. Sabarlah. Dia sesatu, dia teliti ceramah. Ikut kan. Orang perempuan kat belakang, habislah kita kan. Iya. Kita kena tengok. Kena jadi imam ni, kena tengok belakang siapa. Kalau rampai yang tak terdaya, jangan laju pun lah. Dengan kerup trap dia, lutut dia tu. Allah, sakit lutut dia tu kan. Iya. Kan. Lepas tu ada anak muda ni, buat kan, ajak dia datang. Masuk dalam, kau jangan tertinjau, masuk dalam. Tinjau, masuk dalam. Ayo, nak lari mana? Duduk. Macam tu lah. Tak pasal-pasal kau nak masuk dia tu. Dia kata. Itu tindakan nama tajuk tadi kan. Tu yang kat luar, masuk dalam. Main game, masuk dalam. Masuk dalam. Macam tu lah. Buat program pertandingan tulisan jawi dan khat kan. Suruh dah ni masuk, buat kategori dia dekat sekolah rendah, sekolah menengah. Hadiah tak payahlah mahal pun lah. Kan, iPhone ke macam tu kan, macam tu. Nah, iPhone lama dah tak pakai tu. Budak ni nak dah macam tu lah kan, macam tu kan. Iya. Kita nampak bondo tu macam apa kan, tapi sebenarnya budak ni dia tanya, tak ada ke pertandingan azan lagi cik tu? Pertandingan azan kategori maghrib kata. Pertandingan azan kategori subuh. Budak-budak ni semua nongap panjang ni. Kalau nyanyi lagu apa tu komen handa dah. Suruh dia masuk tu. Pertandingan azan kategori subuh kata. Ya Allahu akbar, Allahu akbar. Sedap betul suara budak tu. Abang, tu anak kita lah. Ya kau, dia pun tak tahu nak azan. Kan, kalau maghrib dia kena mendayu-dayu sikit. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu maghrib sebab bagi masuk budak main bola tu lagi balik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maghrib. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu ya. Kajut orang. Kan? Kalau maghrib, asyhadu an la ilaha illallah. Tarik panjang sikit. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu ya. Nah, iya. Ini pagi subuh. Orang tu keluar, siap keluar, dah pakai selipar, masuk dalam rumah ni. Apa tak ada orang? Apa hal tu kan? Macam mana? Ni momok macam kan? Kan risau kawan tu kan? Iya. As-salatu khairum minan naum. Macam tu ya. Kan? Lain. Budak ni tu boleh sebab napih panjang. Kan? Hayya 'alas salat. Itu subuh, apa maghrib. Iyo. Ini Bilal tengok orang tak ada. Allah. Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, kan jorih punya tu kan. Allah. Yang seorang lah pun sampai tinjau kat dalam. Tak ada orang. Ni mau dan jadi imam kejap ni. Balik dia balik. Tinggallah seorang Bilal kesian pun tu. Ya. Dia kalau nampak ramai tu semangat imam tu. Iya. InsyaAllah tuan-tuan macam-macam cara kita boleh tarik perhatian. Baru-baru ni saya pergi apa? Saya pergi ceramah di Limbang. Limbang kan, sempadan Brunei kan. Limbang. Ada satu grup budak-budak muda ramai. Rupanya dia orang ada masuk pertandingan gamers apa benda tak, e-sport benda kan. Yang ni dia dapat nombor 3, dapat 5,000, share 4 orang. Ya ke? Bagus. Yang Johan tu dapat sampai 20,000. Mungkin kita boleh buat, tarik perhatian. Rupanya orang surau buat pertandingan tu. Tak salah pun. Kan? Yang penting kita nak educate dia orang ni. Boleh main game, boleh guna wifi, tapi time solat. Tu mustahak dia. Kan? Sekarang ni tak tahu, budak-budak muda sekarang ni polit. Kan? Polit-polit sekarang ni. Macam-macam. Cuba tengok baru-baru ni. Budak-budak muda tu remaja tu yang bunuh budak perempuan tu. Dah tikam bolah perut perempuan tu. Keluar janin perut tu. Dia bakar pula. Esok pagi datang lagi, bakar lagi. Okey. Sampai tahap tu berani kan. Cakap apa? Itulah tuan-tuan kan. Itu sebabnya bawa anak ni datang ke surau, insya-Allah ada harapan. Alah pergi surau belum tentu baik ayatnya. Ada orang cakap, pergi surau belum tentu baik, betul. Tapi ada harapan baik. Pergi disko kelab malam belum tentu tak baik, betul juga. Tapi ada harapan tak baik. Belum pernah pergi disko berhenti weh isyak. Tak pernah berlaku kat disko macam tu. Isyak slow sikit. Aduh. Gila lah cerita kan. Firman Allah SWT, maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah dan untuk mencari kerana Allah itu lebih baik, ataukah orang membangunkan masjid didirikan tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan membangunkannya ke dalam api neraka? Dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang zalim. Surah Taubah ayat 109. Ini menjelaskan betapa Allah memerintahkan umat Islam supaya membina masjid-masjid di atas asas dasar takwa kepadanya. Bila sebut masjid ni tempat sujud, tempat ibadah, kita rangkumkan sekali dengan surau. Makna bukan kerana yang lain, bukan kerana untuk meruntuhkan dan memecah belahkan perpaduan ummah, tapi nak lebih kepada nak menyatukan. Itu sebab banyak negeri dah keluarkan dasar tidak boleh berpolitik.
Tak boleh berpolitik. Tapi kalau ceramah tu, macam contoh ni nak sentuh pasal politik pun tegur secara umum saja. Contoh, tuan-tuan nak pilihan raya ni, contoh kan, tuan-tuan buatlah pilihan yang bijak. Jangan gaduh-gaduh, jangan berpecah belah. Yang tu je lah. Masing-masing ada pilihan dia dah dalam kepala tu. Dan tak ada dan ya, dia kata dan ya, tak sah share-share. Dalam masjid, dalam surau jangan bincang-bincang menyebabkan bergaduh, tak sah. Tak usah, jangan. Kan, masing-masing ada hujah masing-masing. Kan, dalam bab kata orang Ampangan, there is no absolute truth in this world. Oh, macam tu lah. Tuan Ampangan ni ayat tu. Kadang-kadang tak ada kebenaran yang mutlak tu. Di kalangan manusia ni tak ada. Kan? Jadi dia suka kau kecenderungan dia pada ni, tak apalah. Kecenderungan dia pada ni, tak apalah. Masing-masing. Tapi jangan bawa, kalau kita berburak atau menyebabkan boleh bergaduh, memecah belahkan, jangan buat. Macam tu je. Kan? Ustaz tak ni ke? Ada orang tanya kan. Macam tu je lah, yang mokak-mokak lah. Kata kan? Jangan tanya. Tu sebab Samsul Debat ada tauliah kat semua negeri. Kan? Iya. Itu kejap kena tarik. Kalau tarik sekejap kat satu negeri tu. Punca ada sekor wakil rakyat tu. Geram betul. Dia mengamuk kat pejabat agama tu. Kenapa Samsul Debat boleh? Kenapa Ustaz Dusuki boleh? Dia cakap macam tu. Langsung kena hold sekejap. Alhamdulillah, lepas itu disahkan. Saya tak ada apa-apa jawatan apa semua. Clear. Ya, saya ceramah ya tuan-tuan. Kan? Kadang orang ni macam tu lah. Kita dah tahu benda tu, orang tu memang togak-togak kawan tu kan, menyokong orang tu. Janganlah kau buka cerita tu. Macam sekarang kawan tu boleh pergi kalah bongi, kau tanya pula lagi. Kawan tu bendera pun tak turun pergi kat pintu pagar tu. Janganlah kau buka cerita tu kan. Dah, itu pilihan masing-masing lah, pandai lah kan. Macam tu ya tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan sekarang pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Kan saya cakap tadi kan, bonding tuan-tuan. Baik macam mana saya pergi Indonesia itu relax je. Indonesia elok sangat, elok lah kalau ikut Indonesia tu, elok saya rasa lah. Semua yang bertanding ni jangan bagi lebih 2 panggal, habis itu. Ni selai boleh ni berjalan mau ngelotang-ngelotang dah nak bertanding gitu. Bagilah orang lain kan. Dia Indonesia tu relax dah. Pak Jokowi dah habis term. Sekarang saya pergi Indonesia tu nampak banner-banner dia orang relax, tak ada bergaduh apa pun. Kan? Lagi pula berapa hari kira undi? Seminggu tak habis kira, punya ramai orang. Saya rehat kat Indonesia tu 2 minggu saya rehat. Sebab apa saya pilih Indonesia? Sebab Indonesia lah orang tak kena saya. Pergi Singapura turun ke airport, Ustaz TikTok panggil aku. Ustaz betul. Ke Indonesia tenang, relax. Macam ni lah. Selamat siang Pak. Macam ni lah. Ke Malaysia, rajo dapat macam tu. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Iya. Di mana toiletnya? Sini Pak, ikut saya Pak. Sini Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah saya. Dah sampai bilik air dah. Keluar lah kau. Dah lah tu. Dah kan. Punya baik kan. Yang driver kan, pakai baju batik Jawa tu, duduk. Marilah kita turun pergi tempat makan. Marilah turun makan sama. Tak apa Pak, aman Pak. Saya dalam mobil aja Pak. Tak apa Pak. Tak turun lah. Driver kat Malaysia ni saya tengok sama konyang dengan bos saya. Kan kadang-kadang bos minum ni, dia makan beliau nasi lemak, telur dadah. Dia pula kan lagi lebih pada bos. Aduh. Kau tengoklah kalau bos kau minum, kau pun minum lah. Kau lapar mana kalau bos makanlah, tak apa makan. Kalau bos suruh pun makan. Tak ada. Bos tak nak makan bos. Bagilah nasi lemak telur dia kan. Ataupun kau yo pun, bos boleh tak bos? Saya lapar lah bos, saya nak makan boleh tak? Makanlah. Kau bayar sendiri tu. Memang tak makan rebah tu kan. Bukan orang sini lah, tempat lain. Ya tuan. Elok macam tu tuan. Gaduh tidak dia. Boleh ni.
Lepas tu bila dia tak ada penamat tu kan, itu yang sanggup baik macam-macam tu, nak jatuhkan orang lain. Tu yang tak nak tu. Kan? Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud, sesiapa membina sebuah masjid kerana Allah walau sebesar kandang unggas, maka Allah akan membina baginya rumah di syurga. Kita sumbangkanlah, macam tiba-tiba dengan surau nak, kita ingat nak expand surau ni, nak besarkan sikit, tak cukup tempat perempuan tu, cupil nak teh yang jentuh kan sendeng tengok tak kan. Wahal orang lelaki boleh ya kesenia sikit lah bagi perempuan lah kan. Ramai lagi kan sampai ke jalan perempuan ni kan, contoh kan. Tapi sini anda lah kan? Kipas buka, aircon on, pintu tu buka, sampai ke jalan sejuk ni. Allahu Akbar. Jadi memakmurkan masjid yang mana disyariatkan. Adik-adik ni yang ada ni dia, adik-adik kena datang surau. Datang surau tahu. Siapa yang ada masalah datang. Bukan tunggu ada masalah ya, tapi ada masalah, salah satu jalan nak menyelesaikan masalah, datang surau. Contoh kan, ada masalah duit, datang surau. Bukan orang surau bagi duit dah, tak ada. Tapi Nabi dah kata, barang siapa nak dimurahkan rezeki, jangan tinggalkan dua amalan ni. Nabi pesan. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Nabi dah pesan. Tuan-tuan ada masalah duit macam tak cukup, cuba buat tengok. Allah habis kau tak tengok. Kena yakin lah. Tidak. Memang tak dapat. Membongak asam serban ni tak ada tu. Bukan semua ni hadis ni. Kan? Datang, pergi cari tabung, masukkan RM1 punya ni lah. RM1. Lepas tu, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunat 2 rakaat. Iya. Itu sebab orang tua dulu kalau dia nak pergi bermusafir, nak balik kampung, pergi berjalan, dia keluar rumah, dia singgah kat surau tu, dia bagi anak duit 5 musim, masuk duit dalam tabung surau tu. Masuk dalam tabung surau, baru sampai berjalan. Sebab apa? Nabi kata sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kata. Itu baru betul insurans dalam perjalanan. Begitu juga tidak akan berkurang harta orang yang berinfak, kata Nabi, malahan bertambah dan bertambah. So kalau surau lancarkan tabung tu, bagilah tuan-tuan. Tabung imarah masjid bagi. Betul tak? Nak panggil macam mana? Nah, anda yang top 5 Malaysia. Kan? Malam ni bayar berapa pun saya tak tahu ni. Saya tak ada tanya lah berapa bayar ni, tak ada saya tanya lah. Saya okey lah. Ya, tengoklah muka kawan-kawan lah AJK ni, ada harapan ni, kurang ni. Tak ada saya kisah dah. Okey, malam ni lah ceramah yang paling saya gembira sekali sebab kat Taman Tok Wan. Okey. Aduh, berapa hari dah saya jauh. Iya, tuan-tuan. Tu saya semalam baru interview pemandu baru. Driver, saya tengah cari driver. Dah ada tengok jadual saya. Ui, tapek ni dah. Terperanjat dah. Hari-hari ceramah. Jarang betul lah jumpa ceramah tu dekat Darul Khusus. Ni ke Hana, hari ni dalam sejarah ni tiba ke Ampangan ada satu. Saya kelas subuh Taman Purba memang 2 minggu sekali. Tapi dah berapa bulan tak dapat dah ni. 2 bulan dah tak dapat. Aduh, hai. Manjang ke outstation kan. Ayo. Mana-mana. Tak ada cuti tuan-tuan. Ni tu ada sekali tu, cuba betul-betul bayang malam tu Kuala Ketil baling naik kereta ni Kuala Ketil, esok pagi tu Kuantan dia pergi. Kuantan pagi pukul 9 sampai dekat hotel, dia bagi hotel Zenith, hotel 5 bintang 6 bintang ni. Sampai kat hotel Zenith tu azan subuh 2 jam ni tidur. Lepas tu pula pergi ceramah pukul 9 pagi UMP Gambang. Potang tu dekat Kuantan Port di Pekan. Habis Kuantan Port pukul 4 petang. Malam tu Melimau kuliah maghrib. Macam mana tak berhenti driver? Terbalik ke balik giling-giling dengan bos bawa kereta. Sekali tu malam cuti sekolah.
malam ke Masjid Tanah, esok pagi tu camp Sungai Udang. Sepatutnya tidur Melaka, penuh cuti sekolah, homestay dengan rumah-rumah orang tak ada kosong, rumah imam pun penuh anak balik. Jadi malam tu balik Seremban, esok pagi pergi camp Sungai Udang, habis camp Sungai Udang taruh ke Sungai Siput kuliah maghrib. Masalah daripada tengah hari tu sampai Sungai Siput taruh ceramah sebab jam, sampai memang ngam taruh ceramah. Esok pagi Tanjung Malim, petang tu Butterworth, malam Kulim, esok pagi tu Hospital Kubang Krian, Kelantan, petang Kompleks Mahkamah, malam tu Dokek Felda Aring Gua Musang, pagi esok tu Mindef KL, Pemindef IMU International Medical University kat Bukit Jalil, malam tu Bahau. Ingat Bahau dah logo dah, pagi esok tu Temeloh, petang tu Bera, malam tu Jolai, petang tu Kulai tuan-tuan. Seminggu dapat surat influenza. 5 hari kuarantin. Dia tengok sebenarnya tonsel pun dah bongkak. Lepas tu dia kata ni tanda-tanda influenza dah. Tak payah tertanda dah, bagi je surat influenza tu ubat. Saya rehat 5 hari. Ya, macam tu lah jadual saya. Sebab pertama-tama jadual saya, tajuk saya tak tentu. Motivasi pun dia, kekeluargaan pun dia, kan? Oh iyalah, tapi ada cakap, yalah masyuk, dia cakap tu. Sadap dia cakap, kan? Saya tak ada berapa orang bagi, ambillah lah. Malam ni pun kau bagi RM50 pun saya ambil, masalah dah. Itulah sekali, kan? Tak datang dah lepas tu. Ada lah gurau. Begitu juga kalau kita tengok, hanya senya Allah beritahu, hanya senya yang layak memakmurkan menghidupkan masjid itu ialah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, mendirikan solat, menunaikan zakat, tidak takut melainkan adanya Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka telah diharapkan mereka dapat menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Maka ayat ini menyebutkan 5 golongan orang yang akan memakmurkan menghidupkan masjid. Apakah 5 golongan ini? Pertama, orang yang beriman pada Allah. Kedua, orang yang beriman dengan yaumul akhir, dengan hari akhirat. Ketiga, orang mendirikan solat. Keempat, orang menunaikan zakat. Dan kelima, orang yang takut kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita tengok 4 kelebihan golongan berhimpun memakmur menghidupkan masjid, termasuk golongan mempelajari ilmu Islam dan mereka berzikir mengingati Allah, iaitu diturunkan Allah suasana ketenteraman dan damai. Kita rasa tenang dan damai, insya-Allah. Siapa pergi surau dia rasa tenang dan damai. Dinaungi rahmat Allah SWT, dikelilingi oleh para malaikat, dipuji dan dimuliakan di sisi Allah. Macam malam ni kan, keliling di penuh malaikat ni, semuanya mendoakan keselamatan, kesejahteraan kita bila duduk dalam majlis ilmu. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak, memang bakal capui lari masing-masing ni. Wih, siapa tu? Takkan dah lari. Tapi malaikat semua catat apa juga yang kita buat. Banyaklah pahala kita. Tapi tak samalah tengok orang. Mana sama orang duduk tengah dengan orang sandar kat dinding, mana sama. Ni contoh, janganlah beralih lah, ni contoh. Ayo kono juga. Kan, ni contoh yo, kan. Jadi makna kata adalah yang tidur lain pula. Lain baloi kan. Yalah, sebab 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah yang mana tak ada naungan selainnya. Siapa dia? Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang sibuk diri dia dengan beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada rumah Allah, terpaut pada masjid. Keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Tak boleh kono langsung bunuh ni lah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau cantik dan kaya pun tolak, yang buruk lagi tak selera. Faham macam tu? Yang keenam, orang yang bersedekah, menyumbang, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata mengenang dosanya kepada Allah. Macam perempuan kan, berhenti-berhentilah menangis sebab jantan, buang masuk. Menangislah kerana Allah. Apa perempuan, apa orang lelaki nak buat, duliklah, biarlah dia, setuju je. Tak dah, sangku buruk, datang surau je sangku buruk. Kan, kalau suami minta sign, mana nak sign bang? Saya tak baca dah, saya percaya dengan abang, sign.
Ya, macam tu. Boleh tak Boleh ke tak? Baru tak ada. Suami nak tukar tanah nama kita. Jangan sangka buruk. Dore sangka buruk kan? Tapi jangan tak baca dulu. Ya. Tanya kawan saya Midi ni, main sains dia parah kan? Ya. Kan? Dan begitu juga kadang-kadang masjid surau kita tersegap indah tapi tidak makmur. Salah siapa? Umat Islam kena tanya sendiri. Hari ni orang berlumur-lumur baik masjid. Baik masjid lawa-lawa, baik surau lawa-lawa, tapi orang ni tak ada. Orang tak datang. Satu taman, satu rumah. Kan? Satu taman, satu masjid, satu surau. Kadang-kadang satu taman tu masjid ada, surau ada 3. Ikut lorong pula. Parah betul. Tu sebab di Kemboja, Mufti Kemboja tu dia tak nak lagi dah. Datuk Kamaluddin tu kata tak nak lagi. Tolonglah jangan bagi masjid lagi. Buat terlalu banyak masjid dengan surau sampai berpecah-pecah orang tak ada. Tak usah. Banyak-banyak warna kan. Macam orang dulu lah, satu taman perumahan nak kata kena buat sekolah sini. Dia hari ni kita tak nampak tau. Satu taman perumahan ada satu sekolah. Kan kebanyakan kan. Hari ni memang kita nampak. Tunggu lagi 10 tahun ni. Bila generasi ni dah besar membangun, dia dah tak duduk situ, dia keluar. Masa itulah jadi banyak sekarang ni SKM, sekolah kekurangan murid. Saya ceramah dekat sekolah kebangsaan Benta, ceramah motivasi UPSR, 10 sekolah combine buat cabang motivasi UPSR, 10 sekolah. Saya pun pergi. Rupanya 10 sekolah combine ni. Rupanya calon UPSR setiap sekolah tu, sekolah ni seorang, sekolah ni 2 orang calon ni. 10 sekolah tu tak sampai 20 orang. Hayang kan? Sekolah kekurangan murid. Dulu memang ramai, tapi budak-budak tu semua nak membesar pergi keluar pada kampung. Ya kan? Tengoklah kat Taman Tok Wan ni. Yang ramai bukannya beliau je. Kan? Kan? Yang ramai beliau dia kan ada. Tapi kat Padang tu boleh main potong-potong penuh. Mana pergi tu sebab ajak anak kita. Kita boleh bawa anak kita datang surau steady. Pergi surau steady. Orang dulu macam tu. Kau pergi surau? Malam ni orang macam Yasin ni pergi? Macam tu mak steady. Mak tak pergi? Mak lain. Tempat paling baik untuk mak kat rumah. Kau pergi? Macam tu Biar ada sekarang kita bongi dengan anak kita. Tapi sampai masuk anak kita lazimkan diri dia pergi ke surau. Pek pahala mak. Ya. Anak kita kahwin. Malam pertama dia cakap dengan bini, yang besok kita sembahyang subuh berjemaah ya. Tiba-tiba lah abang ni. Teringat arwah abah dengan arwah mak mari. Tak pernah tinggal solat subuh berjemaah ni. Tu nak buat tu. Mengalir tak pahala kat mak ayah. Mengalir. Yang potang ni karaoke nak kenapa lah? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke. Mampu. Bono lain pula diajar sebelum mati tu. Ya kan? Kan? Tapi bukan orang Taman Tok Wan, tempat lain. Ni Taman Wan Tok kat New Zealand. Tempat lain. Ya. Jadi apakah kelebihan-kelebihannya? Banyak kelebihan-kelebihan orang yang mengimarahkan masjid ini. Kan? Banyak kelebihan orang mengimarahkan masjid ni. Dan kalau kita tengok antaranya sembahyangnya lebih baik daripada sembahyang berjemaah lebih baik daripada bersolat seorang diri. Berapakah kelebihannya? Apa kelebihannya? Berapa kali ganda sembahyang berjemaah berbanding sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Berapa? 27. Tengok jawapan semua. Orang kata sebulat suara. Sama. Semua jawab dengan yakin 27. 27 kali ganda. Tak ada siapa pun dalam 20 lebih macam tu lah. Tak ada. Semua cakap 27. Jelas tahu dah. Tapi tak ramai. Kenapa? Sebab pahala tak nampak dengan mata kasar. Dia rasa je pahala tu. Alhamdulillah. Tak. Kalaulah pahala tu boleh nampak macam duit lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada RM27 dah. Macam tu lah kan. Yang seorang nak Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lah. Ya Allah, zup pun lambik sistem. Lambik sikit lah, dapat, lambik sikit je. So tu tahu dah orang perempuan. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu, banyak duit kau. Ompek boleh kali 5 kali 27. Banyak duit kau. Dan baru tahu tak berguna betul jiran dan tu. Marah dekat jiran. Tak ada beritahu dapat RM27 siapa tu. Ni baru cakap dan baru dapat RM27 lah. Walhal bab semayang dah lama cakap dah, mana-mana bercamah semua cakap benda sama. Itulah orang perempuan, dia punya perbualan ni. Orang lelaki dia tak bincang soal tu, dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah Mat, kalau kita ni makmum dapat 27, kau agak imam dapat berapa? Wah, dia soalan dia lain. Ditahan ni kereta imam kat luar tu, imam cakap tu orang imam dapat berapa? Imam ni berzuhud dengan dia malih ni. Alhamdulillah, syukur. Cakap mam, jangan suruh imam kena telus. Yalah, dia tengoklah kalau lupa-lupa tu kadang kurang sikit dapat Tapi kalau khusyuk tu lebih sikit 30-40 ringgit tak lari lah. Ni contoh tau. 30-40 ringgit tak lari. Malam tu bertumbuk nak jadi imam tu. Tapi sedangkan yang Allah bagi ni bukan ringgit. Allah bagi ni 27 kali ganda. Oh, kalau macam tu kita banyak lah pek ni. Belum tahu dia dah. Sebab apa belum tahu? Ada orang semayang cek barang hilang. Wah, Akbar. Lah, teh bondo tu. Ingat kunci letak mana. Allahu Akbar. Dah tutup lah air tu. Nanti ingat air tak tutup. Semua. Baju yang dia jahit siang tadi, lupa jahit topi. Yang ni tak siap. Tengah semayang maghrib ni. Samsul Rebat dah sampai belum? Kan? Setan rumah tadi, ngam-ngam azan ni bergorak. Aduh, lambik sikit. Tadi saya petang tadi, saya camah kat Putrajaya. Pisin 9 pagi tadi, Menara Great Eastern. Malam tadi, Shah Alam. Kan? Tu tadi sampai ngam-ngam ni. Kan orang tengah zikir, tengah wirid. Ya, macam-macam fikir. Kadang semayang pula main ikut-ikut. Ya, tu sebab mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara yang kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak mahu main ikut-ikut dah. Kono belajar. Angkat takbir macam mana? Tu yang ada cenia. Tarik belakang lu. Ke depan baru sampai. Sorry Ada orang Allah baru sampai. Ada guru ajar macam tu. Ada sekali tu buat sekali je. Lah sekali tak cukup beli semula. Orang sebelah apa kojo dia ni. Yang seorang tu pula dia guru aja. Masa kita takbir tu Allah sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam. Kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Baru sampai. Jadi Allahu Akbar. Lupa lah ngikut imam. Beli semula. Ada tu gagap sampai dalam hati. Gagap saja dalam sampai hati. Orang sebelah apalah kojo dia ni. Terganggu tak semayang orang sebelah? Terganggu. Kono belajar. Yang seorang pula kalau ke takbir ni ibu jari kono ke cuping telinga. Orang kojo pula. Allah, dia kata, baru dia puas dia. Kawan tu mansup orang. Cuping tak ada. Macam mana kaya dia nak semayang ni cuping tak ada? Tak bolak dah kan. Jangan main ikut-ikut. Kono belajar. Yang seorang teguh silat Allah. Dia ada aja. Lain bunga tu. Dan ya. Sedangkan kita cina aja Allahu Akbar. Perempuan macam mana? Nak ada dalam telakung. Cina dia dah tahu. Ono belajar. Panggil Ustaz Asni tang aja. Iyo. Pertama mesti dengan ilmu. Kedua mesti ikhlas. Kesempurnaan ibadah. Ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Lagi semayang lagi elok patut bukannya lagi semayang lagi tak elok. Semayang ngumpet laju ya. Kan?
Kemarin masa saya ceramah ke Ijuk tu, saya naik kereta Azia, pergi masa tu. Parking, saya sampai awal, saya tak parking, parking berceramah tu, parking besok. Parking besok. Dah parking besok tu, driver cakap, jom tu, nanti lu, tunggu lu azan. Habis ni. Habis azan tu, nanti lu, tunggu iqamat tu. Allah syaril la ilaha illallah. Orang dah masuk saf, jom kita masuk. Saya masuk, ambil wuduk, kita semayang belakang sekali. Sebab senang nak jamak dengan isyak. Dah habis ke belakang, dah jamak tu, pakcik sebelah saya togo. Penjamah belum sampai kali tu. Sudah salah masjid ke aku ni ke apa? Saya tanya, lah siapa penjamah haji? Samsul Debat. Sudah. Dia tak kena aku siapa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi semenjak Pro TV ni lambek sampai lah. Oh no, langsung sanyap. Langsung sanyap dia. Tapi cakap dah diam kan. Lepas tu JK Masjid nampak. Kita mula dah. Saya pun salam makcik tu. Cik, saya mula dulu. Dia pun pandang. Saya pergi sampai ke meja, tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Kau bukan mengumpet tu, balon nopan-nopan semua. Gila tu. Ya. Ada perubahan pada tindak tanduk perangai. Lagi kita semayang, lagi baik perangai patut. Jangan ngumpet-ngumpet orang perempuan terutama. Jangan. Ya. Orang perempuan berhenti lah. Ceradan ni mulut jahat, hati baik tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. No. Ada orang zaman Nabi main bulan puasa, dia punya tauk mengumpet sampai nak berbuka. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami mohon izin nak berbuka? Rasulullah, hawih bona Rasul. Nabi, kau tak payah minta izin, kau memang dah berbuka dah pun. Tak cocok kau luahkan apa dalam mulut kau. Keluar sekotol daging busuk saudara yang diumpet tu. Sebab tu mengumpet sama macam kau makan daging saudara kau sendiri. Orang perempuan tak ada lah macam tu kan, betul tak? Mana ngaku ngumpet cuma tak berbuka je. Masa bulan puasa tu kan. tak ngumpet ya. Alhamdulillah. Jangan main-main. Dia ada satu tajuk tu, ribah dan fitnah. Ribah dan fitnah. Fitnah cakap benda orang tak buat, kita cakap. Tapi ribah cakap benda yang betul, tapi kalau tuan punya badan dengar kecil hati, itu ribah, mengata. Saya tak sampai cerita malam ni, makna kena panggil lagi lah ni. Ya, tajuk tu pula ya, ribah dan fitnah. Khusus tajuk tu ya. Booking lah insya-Allah bulan 1 tahun depan ada kosong. Kan? Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Ada empat-empat ni barulah tercapai kesempurnaan ibadah. Itu pun huraiannya dalam kuliah yang lain. Dah 2 tajuk dah. Ya. Orang yang berada di masjid didoakan oleh para malaikat. Kan? Kalau kita tengok Rasulullah SAW bersabda, solat seorang lelaki berjemaah melebihi 27 darjat dari seorang yang solat yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Kerana bila salah seorang di antara mereka berwuduk dengan memperelokkan wuduknya, lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk solat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya, dan langkah seterusnya dihapus kesalahannya hingga ia masuk ke dalam masjid. Jika dia telah masuk dalam masjid, kita masuk dalam surau ni, kita masuk, kita solat dalam keadaan kita masih lagi berwuduk, dan lepas kita solat tu kita duduk ke tempat kita solat, kita tak berganjak, duduk ke tempat solat itu, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi dia berada di tempat solatnya, dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk solat. Apa doanya? Ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, ampunkanlah dia selama dia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Itu dia. Kedua tempat yang paling Allah sukai adalah ni, tempat ibadah ni. Kan? Tempat yang paling Allah sukai. Kan? Yang paling Allah sukai, paling Allah cintai adalah masjid, dan lokasi yang paling Allah benci adalah pasar. Sebab apa? Duduk melanguk, tak buat apa-apa. Pergi pasar beli ikan boleh, salah dah. Dia makan languk, duduk sana kan. Bukan tempat yang Allah sukai. Kemudian Allah sediakan singgahan untuk kita di syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bagi dia bersabda, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mendapat naungan Allah di akhirat. Itu yang saya cerita tadi lah, antara 7 tu tadi, termasuk yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia tetap nak semayang berjemaah dekat masjid surau, walaupun dia pergi rumah anak ada dekat Kerumpur. Dia siap tanya, ada tak surau masjid yang dekat sini? Tak ada, surau adalah aku hantar ayah pergi surau tu. Dia nak kat pergi surau, dia tak nak semayang kat rumah. Hatinya terpaut pada masjid untuk solat berjemaah.
Untuk mendapatkan ganjaran solat yang lebih banyak, ni dah beritahu tadi, ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid dan dia tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada orang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay yang berkata padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Tak nak ke kalau beli keldai sekor supaya dapat mengelakkan kau tarik benar jalan panas terik ni? Maka dia jawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semua jadi catat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu keseluruhannya. Itu dia. Boleh berwuduk di rumah kemudian menuju ke masjid. Dari Utsman bin Affan yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk salat lalu menyempurnakan wuduknya dan berjalan menuju salat yang fardu lalu melaksanakan bersama manusia yakni berjemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid. Kelebihan saf pertama memang ada, malahan kalau manusia tahu kelebihannya, sudah tentu kalaulah perlu mengundi maka dia akan berebut-rebut untuk mengundi. Dan kalaulah mereka tahu tentang kelebihan solat atmah, iaitu solat isyak dan solat subuh, tentunya. Sebab kenapa isyak dan subuh ni? Sebab isyak dan subuh ni orang paling lihat nak pergi surau, pergi masjid. So kalaulah dia tahu kelebihannya, nescaya dia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak pun dia akan datang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau bagi kita tengok, ada kisah tentang Sulaiman bin Hamzah Al-Maqdisi, keturunan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Katanya, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian. Sepanjang hayat dia tak pernah solat fardu sendirian kecuali 2 kali. Malahan sehingga ke hari ini, ketika dia bercakap tu, sehingga ke hari ini aku seakan-akan merasa masih belum mengerjakannya. Walhal pada ketika ini usianya telah pun mencecah 90 tahun. Yang 2 kali yang dia solat sendiri tu, dia rasa macam dia tak semayang lagi. Sebab dia punyalah jaga solat jemaah ni. Kan? Bayangkan. Sampai macam tu sekali lah orang ni nak semayang. Nak semayang berjemaah. Jadi, kalau kita tengok kan, Iskandar Zulkarnain, dia pun cakap, kalau aku mati besok, jangan lupa, dia kata, buat 3 perkara. Dia kata, cakap dengan tentera dia. Pertama, pastikan yang usung jenazah aku ni jemaah yang terdiri daripada tabib-tabib yang handal. Yang kedua, waktu usung jenazah aku, kau taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang aku diusung bawa ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku tu, pastikan tangan aku terkulai biar orang nampak. Dia tanya kenapa? Kerana yang pertama, nak beritahu hebat mana pun manusia itu, hebat mana pun tabib itu, dia takkan dapat mencegah kematian daripada berlaku. Kedua, kenapa tabur harta kekayaan kau? Kau akan tengok semua orang berebut ambil tanpa kau mampu buat apa-apa. Dan yang ketiga, kenapa biarkan tangan tu terkulai? Biar orang nampak macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong, tak ada apa. Jadi macam itulah kita ni atas dunia ni kan. Ada peluang imarahkan surau masjid ni, imarahkanlah. Adik-adik datanglah. Jangan terpedaya dengan muda, adik, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, solat berjemaah ini merupakan cara paling baik dan afdal untuk mendirikan solat. Dan Rasulullah sendiri pun cakap, kalau ikutkan hati aku nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang berjemaah. Kalau ikutkan hati aku, Nabi kata, Nabi pernah cita-cita, cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Kang dah tak ada lah kerja lain, nak pengusi suara pergi bakar rumah orang. Mana pergi pengusi, dia lah ambil sampai dah rumah pengusi lah orang bakar. Tak ada, tak macam tu tau kan? Tapi Nabi nak bagi penekanan lah, kalau boleh datanglah sembahyang jemaah, macam tu lah. Ingat tak ni tak akhir lah, ingat tak Allah yarham Haji Azmil Mustafa, Ali Setan kan? Dia pernah ceramah kat Terengganu. Orang masjid tu naikkan banner, penceramah malam ni Ali Setan tulis. Jadi JK Masjid minta maaf kan ni, minta maaf lah kita orang letak macam ni, tengok ramai orang datang. Lepas tu Haji Azmil Mustafa kata apa? Dia baik macam mana?
Panggil pencamah orang tak datang, panggil setan ramai datang tu. Dekat macam tu dia bergurau tu lah. Tapi nak bagi tahu Allah yarham Haji Azmil Mustafa ni dulu tahap jahil dia ni, cerita kita share kebaikan lah ya. Tahap jahil dia sampai tak boleh nak mengaji lah. Dia baca Fatihah pun tulis umi. Masa dia pergi tu dia dapat hidayah bukan kat Makkah lah. Dia nak pergi pesta filem, masa tu pesta filem dekat Hollywood. Dia pergi ke US. Dia datang, bagi member dia dah pesan, kau yang datang Dorehna, aku tak ada kat rumah. Kau datang apa? Tapi dia datang sehari awal. Bila datang sehari awal, dia tak ada tempat nak tidur. Mana aku nak tidur ni? Jadi driver taksi tu Pakistan. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Dia bawa, tak apa, tidur kat masjid. Dia bawa kat masjid kat USA. Dekat satu masjid tu, masa tu lah boleh betapa jahilnya dia. Quran tak boleh baca, dia tengok orang sembahyang, dia main ikut-ikut dia. Tiba-tiba terdatik kesedaran dalam diri dia. Dia keluarkan duit simpanan peribadi hampir 2 juta duit itu dia keluarkan untuk tampung dia pergi balik ke Yaman untuk belajar agama balik semula. Semenjak pada tu dia tak pernah berpaling lagi. Dalam sepanjang hayat dia, dia berjaya buat 3 atau 4 kali solat berjemaah 40 waktu berturut-turut direct tau. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, 40 tu dia berjaya buat. Kita tak pek kadang. Malam kan Isyak dah semasa seorang, kosong balik. Ya, tu Haji Azmil Mustafa. Dan dia sampai dia dah uzur-uzur tu, dah duduk kat wheelchair tu, dia mengajar lagi, tuan-tuan. Mengajar agama lagi. Itulah dia bila manusia berubah kan. Manusia berubah. Jadi semoga Allah memberikan kita kefahaman yang sahih dan memahami syariat serta taufik hidayah untuk melaksanakan ibadah. Imarahkanlah surau, imarahkanlah masjid. Jadi adik-adik jangan buang masa datang surau, datang masjid, datang ramai-ramai. Jangan kira penceramah siapa, jangan kira siapa datang. Malam ni siapa datang majlis ilmu, Nabi kata barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Ni syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Jadi bak kata orang, mudah-mudahan walaupun sikit kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan.